Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹早安。 Kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. 我们一同低头祷告， Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. 我们祷告。 Ya Tuhan, hati kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan 天父，我们再次的用满心感谢的神， untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. 因为你的恩典是那么大。 Dan pada 降临在 pagi 我们 hari 身 ini 上 ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. 今早我们和睦听你的话， Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari ya Tuhan, 但愿我们听了你的话， membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan 带领我们更加的爱你。 dan menjalani kehidupan kami dalam dunia ini seperti yang Tuhan mau. 我们在生活上行出你所要我们所做的。 Allah Roh Kudus, mari tolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. 但愿你的圣灵带领我们能够明白你的话， Demikian juga kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan. 照样你两位软弱的仆人要传扬你的信 Sehingga 息的， semua kami diberkati pada pagi hari ini. 使得我们大家蒙你的恩典。 Ya Tuhan, mari berbicaralah kepada setiap kami. 天父，你再次的对我们说 Karena 话， kami siap mendengarkan 因为我 Tuhan 们 berbicara. 预备聆听你的话 Di 语。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, saya minta izin buka masker ya. Oke. Karena kalau pakai kacamata itu berembun Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sudah berembun saya tidak bisa melihat saudara dengan jelas, begitu ya. 我开我的口罩，因为我 Wal- 戴眼镜能够有这个。 Walaupun tetap tidak bisa melihat senyum saudara juga sih karena tertutup masker. 我希望能够看见各位的笑容。 Nah, shalom Bapak Ibu Saudara dan shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah pada pagi hari ini. 各位平安，主内的弟兄姐妹，无论在圣殿中或者是在网络上的弟兄姐妹， Kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan sesuai tema kita hari ini, hati yang menjangkau. 我们思想今天的题目是寻找的心。 Dan saya mengajak saudara membuka bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. 马可 Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. 马可福音第7章。 Bapak Ibu Saudara, saya yakin saudara pasti pernah membaca bagian firman Tuhan ini, pernah juga mungkin mendengarkan khotbah firman Tuhan dari bagian ini. 我相信各位曾经听过这段的这个经文，也许听过讲到的这个经文。 Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi sebelum kita membaca bagian ini, saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan seandainya saudara baru pertama kali ini nanti akan membaca kisah ini. 我邀请各位能够来思想，好像是第一次才读这一段。 Anggaplah saudara belum pernah tahu kisah ini sebelumnya. 就比方大家还不曾知道这段故事。 Dan mari kita membaca bagian firman Tuhan ini dan sembari membacanya coba membayangkan apa yang muncul dalam hati dan pikiran saudara. 我们一面读上帝的话，一面来思想什么事情能够浮现在我们的脑子里。 Pertama saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara. 我要先读印尼文， Demikianlah firman Tuhan. 上帝的话。 Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja
juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. 耶稣从那里起身，往妻儿西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。当下有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来匍匐在他脚前。这妇人是希腊人，属希利菲尼居住。她求耶稣赶出那鬼，离开她的女儿。耶稣对她说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”耶稣对他说：“因这句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿了。”他就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。 Bapak Ibu Saudara, selama 2 kali pembacaan ini, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, apa yang saudara rasakan ketika saudara mendengarkan kisah ini? 各位弟兄姐妹，当我们听了上帝的话，无论是印尼文、中文的时候，我们内心浮现了什么思想？ Kalau kita adalah orang yang baru bertobat atau baru pertama kali baca kisah ini, Bapak Ibu Saudara, 如果我们是刚刚相信主的人， kemungkinan besar akan muncul satu pertanyaan besar dalam kepala kita. 也许在我们的脑海里有一个很大的问题： Mengapa Yesus bersikap demikian kepada perempuan ini? 为什么耶稣做出这样的态度对这个妇人？ Karena jawaban yang diberikan oleh Yesus kepadanya, kita boleh bilang sedikit kasar, Bapak Ibu Saudara. 因为耶稣的答案好像听起来是那么的粗鲁。 Ini bukan jawaban yang diharapkan dari seorang rabi pada masa itu. 这个答案不是从一个先知们所说出的话。 Ibu itu datang kepada Yesus karena dia mengharapkan pertolongan dari Yesus. 因为这个妇女来到耶稣面前，她希望得到这个拯救， Anak perempuannya dirasuk setan, Bapak Ibu 因为 Saudara. 她的女儿已经被鬼附附了。 Tetapi jawaban Yesus demikian. 可是耶稣的回答是这么样的样， Apakah Yesus tidak senang kepada perempuan ini? 是否耶稣不喜欢这个妇人？ Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa Jemek. Yesus menjawab ibu ini ketika dia meminta pertolongan, sebaliknya Yesus bicara tentang roti yang diberikan kepada anjing. 我们想，当妇人希望耶稣能够帮助她的女儿的时候，耶稣的回答是关于这个吃的东西给这个狗吃。 Apakah Yesus bermaksud menyamakan anaknya dengan seekor anjing? 是否耶稣要比他的女儿比例成好像狗一样？ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah Yesus bisa menjawab dengan sedikit lebih sensitif dengan apa yang sedang dirasakan 难 oleh ibu itu? 道耶稣不能说出更温柔的话吗？ Mungkin anaknya sedang sakit dan dalam kondisi yang sangat parah karena kerasukan itu. 也许那个时候他的女儿她的病是那么的重，是被鬼附附。 Mungkin sudah bertahun-tahun dia dirasuk setan dan anak itu begitu menderita. 也许已经好多年了，他的女儿那么痛苦。 Mungkin anak yang sakit itu adalah anaknya satu-satunya, Bapak Ibu 也 Saudara. 许他的女儿是他唯一的女儿。 Dan hari itu dia datang kepada Yesus karena dia sangat mengharapkan pertolongan. 那一天他来到耶稣面前，他很希望耶稣能够拯救。 Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan kisah ini dengan kisah paralel dalam Matius pasal 15. 也许如果我们读这段事情跟马太福音的这个记载， Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, ibu ini berulang-ulang kali memohon kepada Yesus. 在马太福音里面提到，这个妇人好几次的来恳求上 Dan Alkitab berkata, Yesus tidak menjawab, sengaja mendiamkan dia. 在那里记载，耶稣不回答他。 Dan setelah berulang-ulang kali dia memohon, muncul sebuah jawaban yang saya yakin dia juga tidak harapkan demikian, Bapak 已 Ibu 经 Saudara. 祈求了好几次，然后耶稣的回答好像是这个答案不是妇人所希望听到的。 Apakah jawaban itu muncul karena
wanita ini bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara? 是否耶稣的答案是因为这个妇人不是以色列人、犹太人？ Karena dia adalah bangsa Yunani keturunan Sino-Fenisia dan tinggal di luar wilayah orang Israel pada masa 他 itu. 是希腊人，他的住处是在外地。 Apakah pertanyaan-pertanyaan ini dan rasa keberatan ini muncul dalam pikiran saudara? 是否这样的回答也是好像我们所思想的浮现在我们脑海里？ Kita tidak merasa keberatan kalau kalimat seperti ini Yesus tujukan kepada orang Farisi atau orang Saduki. 如果耶稣的回答案对于这个律师文士们， Karena kita merasa bahwa memang mereka layak untuk mendapatkannya. 因为我们觉得这个他们是配得得到这样的答 Di 案。 dalam pasal yang sama, Yesus menegur orang Farisi dan mengatakan bahwa mereka orang-orang munafik. 在圣经里也提到，耶稣自备这个法利赛人，他们是这样的人。 Di dalam Matius 15 bahkan Yesus mengatakan mereka itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. 在马太福音里，耶稣提到你们就好像瞎子引导下人。 Di bagian yang lain, Yesus menggambarkan mereka seperti kuburan yang luarnya dilabur putih, tetapi di dalamnya tulang belulang yang busuk. 在别个地方，耶稣也提到他们好像是坟墓一样，外表看得好看，可是里面是 Akan tetapi jawaban ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tujukan kepada seorang perempuan, seorang ibu lagi Bapak Ibu Saudara. 在这里我们看到耶稣的答案是对一个妇人。 Kenapa Yesus bersikap demikian? 为什么耶稣的态度这样呢？ Beberapa orang penafsir Bapak Ibu Saudara berbeda pendapat dengan kisah ini. 有几位查经家他们的这个看法不一样。 Ada yang mencoba menurunkan tensinya dengan mengatakan bahwa betul Yesus mengucapkan kalimat itu, 有的人说是的，耶稣是那么的回答， tetapi waktu dia mengatakannya dengan suara yang lembut, dengan nada yang rendah sebenarnya. 也许在那个时候他的这声音调是那么的温柔， Seakan-akan dia berkata kepada ibu itu, "Ibu, kan tidak mungkin toh kita mengambil roti yang seharusnya buat anak-anak lalu kasih kepada anjing." 他说，耶稣说，妇人是不可能这个饼是为了给儿子的，要给这个狗。 Yang lain lagi berkata, Bapak Ibu Saudara, betul Yesus berkata demikian, tetapi anjing yang Yesus maksud adalah anjing peliharaan di rumah, bukan anjing liar yang ada di jalanan. 有的说，耶稣的意思狗是在家里养的狗，不是野狗。 Anjing kesayangan kita yang kita suka bermain di rumah, kadang-kadang tidur di kamar kita. 有的狗，有的人喜欢狗，养它，抱着它，跟它一起 Tetapi 睡。 apapun itu, Bapak Ibu Saudara, anjing tetap anjing. 可是无论他们的答案是什么，狗 Dan 就是狗。 pertanyaannya, kenapa Yesus berkata demikian kepada ibu 我 itu? 们所要问的，为什么耶稣这么的说呢？ Apa dasarnya dan apa tujuan Yesus memberikan jawaban yang demikian? 有什么理由使耶稣发出这样的这个答案？ Nah, untuk memahami ini Bapak Ibu Saudara, paling tepat adalah kita melihat konteks dari seluruh pasal itu. 如果我们要明白这件事情，我们要看整个圣经的记载。 Kalau kita melihat mulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang 如 dikasihi 果 Tuhan, 我们看马可福音 Di 第七 sana- 的第一节里面 di，sana dikatakan ada sekelompok orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem yang datang kepada Yesus. 在那里提到这个法利赛人，他们一群人来到这个耶路撒冷。 Dan kalau saudara melihat kebiasaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di dalam kitab Injil Bapak Ibu Saudara, 如果我们看这个法利赛人、这个文士们他们的这个习惯， kita tahu bahwa tujuan mereka datang pada Yesus bukan karena mereka ingin mendengar apa yang Yesus ajarkan. 他们来到上帝面前、耶稣面前，不是要听耶稣的教导。 Berbeda dengan murid-murid dan orang banyak yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Yesus. 他们的这个态度跟起门徒们许多人来跟从耶稣的这个心意。 Kita sering membaca bahwa mereka datang mengamat-amati Yesus karena ingin mencari kesalahan Yesus. 他们来到耶稣面前，要找耶稣的缺点。 Dan kali ini pun Bapak Ibu Saudara, ketika mereka datang pada Yesus, yang dicari bukan kebenaran tetapi kesalahan.
这一次也是一样，他们来到耶稣面前，不是要听上帝的真理，可是要看上帝耶稣的这个错。 Di sana Bapak Ibu Saudara mereka melihat murid-murid Yesus yang sedang makan dengan tangan yang najis. 在那里，他们看到耶稣跟他的门徒们吃东西，用手不干净的手吃东西。 Artinya Bapak Ibu Saudara mereka melihat murid-murid makan dengan tangan yang tidak dicuci, tidak dibasuh, dan menurut adat istiadat mereka tidak seharusnya demikian. 他们看到门徒们用手吃东西，还没有洗手，照律法是不可以的。 Itulah sebabnya kemudian mereka datang sama Yesus dan bertanya, kenapa murid-muridmu tidak mengikuti tradisi orang Yahudi? 所以他们来到耶稣面前说：“你的门徒为什么不照做这个以色列人的这个律法呢？ Mengapa mereka tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang kita? 为什么他们不跟从我们这祖宗的这个律法呢？” Bapak Ibu Saudara, kita tahu orang Farisi, orang Yahudi begitu ketat dengan aturan agamanya. 我们知道法利赛人他们是那么的这个跟做他们的律法， Mereka melakukan itu Bapak Ibu Saudara dengan sangat bangga. 他们觉得很骄傲，能够行出他们的律法。 Dan mereka begitu gelisah ketika melihat murid-murid Yesus tidak mentaati adat istiadat dan tradisi itu. 他们觉得不好受，看到耶稣的门徒不照做他们的律法。 Yang menarik Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. 我们看耶稣不直接的回答他们的这问题， Yesus memberikan jawaban kepada sesuatu yang lebih mendasar daripada apa yang kelihatan di depan. 耶稣的答案就是更深一层的，好像是在表面上的问题。 Mereka mempertanyakan praktek kehidupan yang kelihatan di luar tentang kenajisan tidak membasuh tangan waktu makan. 他们的问题就是在表面上看到平常生活的方式，为什么不照这律法？ Tetapi jawaban Yesus lebih dalam kepada hati mereka, Bapak Ibu 可 Saudara. 是耶稣的答案就是好像是发出他们内心的这个疑问。 Bagi Yesus apa yang ada di hati itulah yang akan mendasari apa yang dilakukan dan muncul di luar. 耶稣的意思是从心里表现出他们所行出来的意念。 Dan kalau kita lihat ayat 6 sampai 8 dengan begitu keras Yesus menegur mereka. 我们看第6、第8节，耶稣很深的说出他们的不好。 Yesus berkata, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka, lihat ini Bapak Ibu Saudara, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan Yesus simpulkan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. 耶稣的答案说：“你们忘记了上帝的教导，可是你们紧握住这个你们的这个律法，这个风俗。” Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus ini bukan ingin mengatakan bahwa semua adat istiadat dan tradisi Yahudi itu salah, Bapak Ibu Saudara. 耶稣的答案不是犹太人的这个风俗不对， Di dalam kehidupan manusia tentu banyak adat istiadat tradisi yang benar. 在我们生活里面，多少时候我们的风俗也是好的。 Tetapi kalaupun itu demikian Bapak Ibu Saudara, tetap saja itu tidak boleh lebih utama dari kebenaran firman Tuhan. 既然是好，可是他们的重要性不能比起福音的重要。 Yesus tidak pernah keberatan mereka melakukan tradisi dan adat istiadat yang baik. 耶稣没有这个觉得不好，不可以跟从他们的这个风俗。 Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan di mana mereka mengabaikan kebenaran firman 可 Tuhan. 是为了这件事情，不可以忘记了上帝的真理。 Dalam hidup kita harus juga pegang hal ini Bapak Ibu 在 Saudara. 我们的生活里面也是照样要这 Di 样。 dalam peradaban kita, suku apapun, budaya apapun, pasti ada yang baik. 在我们的生活里面，我们人类有风俗， Tetapi semuanya itu tidak boleh bertentangan, bahkan leblebih utama dari kebenaran 可 firman 是这个 Tuhan. 风俗不可以比起上帝的话更重要。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹，
Kalau saudara melihat penjelasan Yesus di bagian bawah ayat 9 sampai 13, Bapak Ibu 如 Saudara, 果我们看上帝耶稣的答案在9到13节里面 jawaban Yesus sebenarnya membongkar sesuatu yang lebih dalam di hati mereka. 在这里我们看到耶稣的答案是要说出他们的这个最内心里面的 Bahwa 事情 orang-orang Farisi ini bukan cuma melakukan tradisi, tetapi sebenarnya mengabaikan kebenaran atau perintah Allah. 这个法利赛人，他们不单只是跟着这个风俗，可是他们忘记了行出上帝的真理。 Dengan ketat mereka melakukan segala adat istiadat orang Yahudi, tetapi dan mereka melakukannya dengan penuh kebanggaan. 他们行出犹太人的这个法律，很骄傲的行出来， Karena mereka meyakini bahwa dirinya umat pilihan Allah. 因为他们觉得他们是上帝的选民。 Akan tetapi dengan begitu mudahnya mereka mengabaikan kebenaran atau perintah Allah, 可是他们忘记了上帝的教导， hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat pilihan Allah. 其次成为上帝的选民不可以行出的事情。 Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, 在这里我们看到， ketika Yesus menyampaikan jawaban ini, 当耶稣回出这样的答案的时候， tujuan Yesus yang utama sebenarnya bukanlah menjawab orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. 耶稣的答案不是要对着这个法利赛人他们的这个问题。 Fokus Yesus sebenarnya adalah selalu ke murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia. 耶稣的重要性就是要对着门徒们，还有许多人跟从他的人。 Setiap peristiwa yang terjadi yang diangkat sebenarnya adalah sarana bagi Yesus untuk mengajar murid-muridnya. 无论什么事情发生，耶稣就是照着那个时候的事情，要教导门徒们。 Dan seringkali kita menemukan ketika Yesus mengajar mereka, dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan. 我们看到耶稣的教导就是用比方比喻， Dan seringkali perumpamaan itu tidak mudah untuk dimengerti langsung oleh murid-murid pada saat itu. 在那个时候，这个比方门徒们不容易知道明白。 Itulah sebabnya kemudian ketika Yesus berkata di ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, 所以在第15节里，耶稣说。 adapun yang dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. 外面进来的不能使他污秽他，可是里面所出来的能够成为不好。 Atau kalau kita lihat bahasa yang berbeda di dalam Matius 15, Yesus berkata, yang masuk dari luar ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari dalam hati, keluar dari mulut itu yang menajiskan. 在外面进来的不是使他污秽，可是在里面发出来的是使他不对。 Dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa murid-murid tidak mengerti itu sehingga ketika Yesus kemudian masuk ke sebuah rumah yang lain, mereka datang mendekat dan menanyakan kepada Yesus apa maksudnya. 在这里提到门徒们不明白，所以他们再次的再问耶稣一次。 Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, secara khusus lewat peristiwa itu Yesus sedang mengajar murid-murid. 所以在这个时候，耶稣就教导他们。 Dia memakai pertanyaan orang Yahudi tentang kenajisan membasuh tangan tidak membasuh tangan untuk sesuatu yang lebih penting. 他用这个他们犹太人问为什么不洗手，所以耶稣就用这个事情更深层一步的教导他们。 Dari penjelasan Yesus kepada murid-muridnya, 在这里，耶稣的教导， Yesus ingin menekankan betapa pentingnya kondisi hati manusia itu. 在这里，耶稣要注重的是心是那么的重要。 Dari hati yang bersih muncul segala tindakan dan pikiran yang bersih dan baik. 从心里好的心发出来的就是好的。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari hati yang kotor akan muncul segala tindakan yang penuh dengan kejahatan. 如果在心里不好，我们的行为就是不好的行为。 Banyak orang bisa membungkus hatinya yang jahat dengan segala tindakan yang kelihatannya baik. 许多人能够包作他内心不好的，好像是很好的行为。 Banyak orang bisa menunjukkan kehidupan yang seakan-akan saleh, rohani dan baik di luar. 许多人能够行出好像是很好的这个行为， Tetapi pertanyaannya, apakah hatinya juga baik dan benar? 可是问题，他的心是否也好？
Dan itu yang Yesus mau tekankan kepada murid-muridnya. 这是耶稣要对门徒们所说 Sekaligus 的， mengingatkan kita hari ini juga Bapak Ibu Saudara 就 bahwa 好像要对我们说，今天 kita perlu merawat hati kita sedemikian rupa. 我们必须要保守我们的心态，这样。 Karena dari hati yang bersih itulah akan muncul sikap dan tindakan yang benar. 因为如果我们有纯洁的心，我们的行为就好。 Nah, di samping itu Bapak Ibu Saudara, 除此以外， kisah itu juga Yesus ingin mengajar mereka lebih dalam sebenarnya 在这件事情，耶稣也要教导他们， supaya mereka juga memiliki satu pemahaman yang lebih luas daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. 就使他们有看到更远的，耶稣要教导的。 Orang-orang Farisi yang membanggakan statusnya sebagai umat pilihan Allah, 法利赛人他们很骄傲，成为上帝的选民， yang menganggap dirinya paling benar dan paling taat dengan segala aktivitas agama yang mereka lakukan, 就觉得他们所行出来的是最好的，因为他们照做律法， memandang bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi sebagai bukan umat Allah, 就是外邦人不是上帝的选民， sebagai orang-orang kafir yang lebih rendah dan seharusnya binasa. 就外邦人他们必须灭亡。 Mereka merasa bahwa anugerah Allah itu hanya buat mereka semata. 他们觉得上帝的恩典就是只赐给他们， Dan semua orang-orang percaya dari bangsa lain pada saat itu harus hidup seperti mereka, baru kemudian dinyatakan juga adalah orang yang percaya 如 kepada 果 Allah. 外邦人他们能够行出他们的生活，好像他们的这个生活的方式，他们才能接纳。 Lewat pengajaran itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang memperkenalkan sebuah konsep yang baru kepada murid-murid. 在这件事情里，耶稣要教导关于一种生活的方式， Bahwa berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membatasi diri mereka, membatasi anugerah Allah itu untuk mereka. 就是好像法利赛人，他们只是照着他们的这个生活的方式，对他们自己而已。 Yesus memperkenalkan kepada murid-murid tentang anugerah Allah dan kasih karunia Allah yang diberikan untuk semua orang. 耶稣要教导门徒们说，上帝的恩典是要赐给全部人类， Bukan cuma untuk orang Israel, orang-orang Yahudi maksud saya, tetapi juga untuk orang-orang yang non-Yahudi. 不单这个恩典是给犹太人，可是是给全部外邦人。 Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mengajarkan itu, 各位，当耶稣教导以后， kebiasaan Yesus biasanya adalah dia melakukan pendalaman tentang apa yang baru diajarkan. 耶稣就要更深一步的来解释他所教的。 Saudara bisa menemukan pola ini di dalam sepanjang Injil. 我们能够看到耶稣的方式就是这样，在四福音里 Di 面。 dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu Saudara, teori penting tetapi harus dibarengi dengan praktek. 在我们这个教科书里面，我们有这个Teori praktek 呀， supaya pembelajaran itu benar-benar dipahami. 我们这个结论必须有这个行出来的这个方式。 Pengajaran dibarengi dengan pendalaman Bapak Ibu Saudara supaya lebih dimengerti. 这个教导，然后有更深一步的来解释。 Nah, itulah sebabnya kemudian kenapa penulis Markus menempatkan kisah ini di bagian ini. 所以我们看马可福音为什么放在这一段经文在这里？ Karena setelah Yesus mengajarkan kepada mereka tentang anugerah Allah untuk semua orang, sekarang Yesus ingin mengajak mereka melihat praktek kehidupannya. 所以当他们听到耶稣的教导，关于这个恩典是给全世界的人，然后必须看出行为是什么， Mengajar murid-murid bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan nyata. 就要教导门徒们在这段事情里怎么样发生实现在这个生活里面。 Nah, itulah perikop yang kita baca di mana dikatakan Yesus berangkat dari sana dan pergi ke daerah Tirus dan Sidon. 所以在这里提到，耶稣从那里出发，就来到这个地方。 Itu satu wilayah di luar wilayah orang Yahudi pada masa itu. 这 orang 个地 Israel. 方就是在离开他们
以色列人的这个地方， itu daerah yang tidak akan mau dikunjungi oleh orang-orang Yahudi yang taat. 在这个地方是以色列人他们不喜欢来到这个城市的。 Di wilayah itu dihuni oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kafir menurut mereka, dan mereka tidak akan mau pergi ke tempat itu. 在这个地方是由外邦人居住的地方，以色列人不要来这里居 Tetapi 住。 menariknya setelah mengajar, Yesus justru mengajak murid-muridnya pergi ke daerah itu. 可是我们看到耶稣当教导他们以后，就带领门徒们来到这个地方。 Tentu saja bukan kebetulan, karena memang ada maksud yang Yesus ingin tuju, Bapak Ibu Saudara. 当然，耶稣有他的这个目的地来到这个地方。 Dan di sana dikatakan ketika dia masuk ke sebuah rumah, 在这里提到，当耶稣进到一个房子的时候， datanglah seorang ibu yang anaknya menderita kerasukan setan kepada Yesus. 就这个一个妇女来到耶稣面前，因为她的孩子被鬼附附了。 Di ayat 25 yang tadi kita baca dikatakan ibu itu segera mendengarkan bahwa Yesus datang ke wilayah itu, lalu kemudian dia datang dan tersungkur di depan Yesus. 在这里提到，当这个妇女听到耶稣来到这里的时候，她就来到耶稣面前，匍匐在耶稣的脚前。 Beberapa penafsir menggambarkan sikap postur ibu itu sebagai sebuah sikap orang yang percaya kepada Allah sehingga sampai tersungkur menyembah. 有的人说，她的态度匍匐在耶稣面前，就是她相信耶稣。 Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ibu ini dari bangsa kafir. 可是我们不要忘记，这个妇女是外邦人。 Saya lebih melihat kepada sikapnya itu menunjukkan kepada sebuah kebutuhan yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. 我看她的行为，就是她内心迫切的需要耶 Dia 稣， sangat membutuhkan pertolongan 她很希望上帝的这个帮 karena 忙， anaknya sangat menderita. 因为她的这个儿女是那么的痛苦。 Kondisi anak itu mungkin begitu mengenaskan. 也许他的儿女是那么的这个有这个痛 Selama ini 苦， mungkin dia berjuang mencari cara untuk menyembuhkan. 已经好多年了，他已经寻找要怎么样来 Dan di 医治他的 tengah-tengah 孩子。 keputus asa, dia melihat sebuah kesempatan. 在他没有希望的时候，他看到有这个希望。 Ada Yesus datang ke tempat itu. 耶稣来到这个地方， Dan dia datang pada Yesus memohon pertolongan. 他来到耶稣面前来恳求。 Kalau saudara membandingkan dengan Matius pasal 15 lagi, Bapak Ibu Saudara. 如果我们看马太福音第15章， Di sana dikatakan dia datang pada Yesus tersungkur dan berkata, "Ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku." 他来到耶稣面前说：“耶稣的儿子，上帝的儿子，你怜悯我吧。” Seruan dan ekspresinya Bapak Ibu Saudara menunjukkan betapa dia sangat membutuhkan 他的 pertolongan. 恳求是表现出他那么的希望有这个得到这个拯救。 Dan kalau kita lihat Matius pasal 15 Bapak Ibu Saudara, 如果我们看马太福音第15章， di sana dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawab. 在那里提到耶稣不回答他， Dan perempuan ini bukan cuma memohon satu kali, tetapi berulang-ulang kali. 这个妇女不单只是一次的需求，可是好几次的呼喊。 Sepanjang perjalanan mengikuti Yesus itu dia datang, dia meminta, dia memohon, dia merengek, dia menangis. 他一路跟从耶稣，一直的呼喊呼求耶稣， Tetapi Yesus diam saja. 可是耶稣静静的不回答 Bapak。Ibu Saudara, bukan berarti Yesus tidak punya perasaan. 这里是否好像是耶稣没有这个感情吗？ Tentu saja Yesus bukan berarti Yesus tidak punya belas kasihan. 当然不是，耶稣没有这个怜悯的心。 Tetapi diamnya Yesus pada saat itu karena memang ada sesuatu yang dia mau ajarkan kepada murid-murid. 耶稣的沉默就是他那个时候要教导门徒们， Dia baru memperkenalkan kepada mereka tentang kasih karunia Allah untuk semua orang. 他刚刚教导门徒们关于这个恩典 Dan, 赐给大 dan 众。 murid-murid ini selama ini bersama-sama dengan dia, hidup dengan dia, melihat apa yang dia kerjakan. 因为门徒们跟着耶稣，看着耶稣所做的一切， Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang 他 sakit. 们看到耶稣拯救使病人 Mereka- 得到恢复， Mereka melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. 耶稣赐给5000人吃。 Dan hari itu Yesus diam karena Yesus mau mereka yang bergerak, mereka yang bicara. 耶稣静默的是耶稣要看门徒们自己的这个动作。 Diamnya Yesus untuk memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk boleh mengaplikasikan
pemahaman yang baru saja 耶 diajarkan. 稣的沉默是要使门徒们所听到的，现在要行出来。 Tetapi murid-murid itu Bapak Ibu Saudara bukannya menunjukkan belas kasih yang sama seperti yang Yesus lakukan selama ini kepada perempuan itu, 可是门徒们的这行为不好像是耶稣所行出来有怜悯的心， tetapi sebaliknya mereka merasa terganggu Bapak Ibu Saudara. 他们也觉得被打扰。 Di dalam Matius 15 mereka berkata kepada Yesus, Yesus dia terus-menerus mengganggu kita, usir dia. 在马太福音15章里面，他们说耶稣这个妇女这么吵闹，我们就赶走她吧。 Yesus suruh dia pergi karena dari tadi dia terus-menerus berteriak sambil mengikuti kita. 他们说耶稣你就赶走她吧，他一路的跟从来呼喊。 Bapak Ibu Saudara, di dalam diamnya sebagai manusia mungkin saya merasakan bahwa Yesus juga sedih dengan respon itu. 我觉得耶稣沉默，听了门徒们的这个回答，也许耶稣也是那么的伤心。 Kembali murid-murid Yesus menunjukkan betapa lambatnya mereka belajar dan mengerti apa yang Yesus maksud. 在这里我们看到门徒们的表现是那么的慢，能够明白耶稣的教导。 Dan di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, justru perempuan ini sikapnya, responnya menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. 可是我们看到这个妇女的她的行为，使得我们能够学习很 Di 多。 satu sisi kita melihat orang-orang murid-murid yang begitu dekat dengan Yesus yang seharusnya hidup meneladani Yesus. 我们看一方面门徒们跟从耶稣的门徒们必须有这个好的行为， Tetapi acap kali mereka juga gagal memahami dan melakukan seperti yang Yesus inginkan. 可是他们的行为使上帝耶稣觉得失望。 Di sisi lain ada seorang ibu yang begitu memiliki kebutuhan yang sangat besar. 在一方面，我们看到妇女她很渴慕这个救赎， Yang tidak berhenti dan patah semangat sekalipun sepertinya diabaikan. 她一次一次的恳求耶稣，她不是不费心， Dia terus datang memohon kepada Tuhan dan tersungkur. 她一直呼求耶稣，匍匐在耶稣面前。 Bahkan sekalipun Yesus mengucapkan jawaban yang mungkin dia tidak pernah duga. 也许耶稣的答案不好像他所希望听到的。 Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 耶稣说：“把我的儿女吃饱了，不好把他的东西丢给这个狗。” Jawaban Yesus ini sekali lagi untuk menyindir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya lebih hebat, lebih baik daripada orang-orang lain. 耶稣的答案是要教导这个法利赛人，他们觉得他们是被选民最好的， Sekaligus menegur murid-muridnya yang lambat untuk mendengar, Yes, lambat iya. untuk memahami. 教导这个门徒们，他们是那么的怠慢，明白耶稣的教导。 Dan di sisi lain, perempuan ini tidak mundur mendengarkan jawaban yang demikian. 我们看到这个妇女。 Tidak mundur. OK， 这个妇女不退后，听到耶稣的这个答案， Sebaliknya dia memahami jawaban Yesus dan responnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. 她明白耶稣的答案，她的反应是那么的好。 Dia tidak berargumen, dia tidak mencoba mengedepankan posisi dan kebutuhannya di hadapan Yesus saat itu. 她没有说出她所需要的，在上耶稣面前。 Dia tidak datang pada Yesus dan berkata, "Oke Tuhan, aku mengerti, tetapi lihat saat ini aku sedang ada dalam kebutuhan yang begitu besar." 她不是说是的，耶稣我明白，可是你知道吗？我是那么的需要。 Dia tidak berkata, "Oke Tuhan, aku paham yang kau maksud, tetapi ingat saat ini engkau sedang ada di luar wilayah orang Israel." 是的，耶稣，我知道你的意思。现在你是在外邦，因为以色列的外邦地 Tetapi 方。 sebaliknya dengan rendah hati dia berkata, "Betul Tuhan, 可是他很谦卑的说：“是的，耶稣， aku tidak layak." 我不配。” Tetapi dia berkata dengan jawaban yang besar, luar biasa. "Tetapi anjing yang di bawah meja, bukankah juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak?" 他说：“狗不是也吃
扎翠放在座底下的这个罪物吗？ Itu sebuah ekspresi kesadaran diri yang utuh, Bapak Ibu Saudara. 在这里我们看到他是那么的明白他的处境，他的 身份， Dia tahu dia bangsa kafir, 他知道他是外邦人， tetapi dia juga sadar bahwa dia membutuhkan anugerah Allah. 可是他也明白他需要上帝的恩典。 Dia sadar, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pertolongan baginya kecuali dari Yesus. Dan dia menerima dan datang memohon itu. 他知道除了耶稣，他别的没有这个希望，所以他来到耶稣面前。 Kita bisa memperdebatkan apakah ibu ini sebelum datang kepada Yesus sebenarnya sudah punya iman kepada Kristus apa tidak. 我们是否可以说，当这个妇人还没来到耶稣面前的时候，他是否有这个信心了吗？ Tetapi kita juga bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, sikapnya itu seperti menggambarkan apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 5 tentang seseorang yang miskin di hadapan Allah. 在这里我们看到他的行为，就好像耶稣在马可福音第5章里讲到的 Yang 一个贫穷 yang 的人， datang kepada Allah dengan permohonan dan pengharapan karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengandalkan yang lain. 因为他那么的贫穷，他来到耶稣面前，他明白别人不可靠。 Dia sadar bahwa cuma Allah lah yang bisa menjawab kebutuhannya dan memulihkan hidupnya. 他知道只有耶稣能够恢复他的地位， Dia bergantung satu-satunya kepada Kristus. 只有耶稣基督是他唯一的这个依靠者。 Dan sikap seperti inilah sebenarnya yang Yesus inginkan dari kita. 这样的态度就是上帝所要的，在我们大家的身上。 Sikap wanita ini, Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi sebuah gambaran kontras tentang sikap orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. 在这个妇女的这个行为，比起这个以色列人、犹太人的这个他们的行为是相反的。 Yang merasa bangga dengan statusnya, bangga dengan kemampuannya melakukan segala ritual agama, 他们觉得他们的地位是显明，他们能够行出上帝的律法， tetapi sebenarnya hatinya tidak melekat kepada Allah. 可是他们的心不靠上帝。 Ini juga menjadi peringatan bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. 这也是照样的对我们这么的说。 Bisa jadi kita menjadi orang Kristen sudah hampir sepanjang umur hidup kita. 也许我们一生的跟随上帝了， Bahkan sebelum kita lahir, waktu kita dalam kandungan ibu kita pun kita sudah Kristen. 也许在我们在妈妈怀孕的时候，我们也是相信了上帝。 Lahir dari keluarga Kristen, 我们出生在这个基督徒的这个家庭， besar di lingkungan Kristen, 我们或在这个成长在这个基督的 sekolah di 生活 sekolah Kristen, 我们读书在这个基督徒的教 dididik di sekolah 学 minggu, 校，我们在组织学， bertumbuh di lingkungan orang Kristen. 我们生长在这个基督徒的这个生活里 Kita 面。 kita mengerti seluruh kebiasaan dan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh orang 我 Kristen. 们明白我们的这生活必须要怎么样的表现出来。 Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita masih punya hati seperti ibu ini? 可是问题是我们是否有一颗心，好像这个妇女的心， Seorang yang bersikap seperti orang yang miskin di hadapan Allah, yang sungguh-sungguh bergantung kepada Allah dan percaya 我 kepada 们 Allah. 在上帝面前，我们是贫穷，这个贫穷的心，我们很需要依靠上帝。 Yang tidak membanggakan statusnya sebagai orang Kristen, umat Allah. 我们不觉得骄傲，我们是被显明成为显 Tetapi 明。 yang memiliki hati, yang mau belajar dan terus dituntun oleh kebenaran 可是 firman 我 Tuhan. 们是有一颗要被教导的心，被带领的心。 Setiap kita menerima anugerah keselamatan, Bapak Ibu Saudara, 当我们大家领受这个恩典的时候， bukan karena kita lahir Kristen, 不是我们出生就是成为基督徒， bukan karena kita mengenal gereja dari kecil. 不是从小我们认识上帝， Itu luarnya. 这是外表。 Tetapi dalamnya apakah hati kita sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan? 可是问题是我们的心内心是否真正的相信上 Apakah 帝 kita 耶稣？ sungguh-sungguh sadar bahwa kita mendapatkan apa yang tidak seharusnya kita dapatkan? 是否我们明白我们得到的其实是不应该得到的？ Itulah kasih karunia Allah. 这是上帝的恩典。 Kita menerima pengampunan dan anugerah Allah, hal yang begitu berharga yang tidak layak untuk kita terima. 我们被赦免，我们领受这个恩典，其实是我们是不配的。 Kita menerima kemurahan belas kasihan, mercy dari Allah, yaitu sesuatu yang
yang kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita 我 dapatkan. 们得到这个恩典是那纯洁的恩典，其实是我们不配的。 Kita seharusnya menerima hukuman, tetapi Allah memberikan kemurahan dan pengampunan 我 kepada 们 kita. 其实是要被处罚的、惩罚的，可是现在我们得到这个恩典救恩。 Kalau kita memahami ini Bapak Ibu Saudara, maka semua aktivitas kerohanian dan agama yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan cara yang berbeda. 如果我们明白这一点，所以我们所行出来的，我们的侍奉是当然不一样。 Saudara datang ke gereja, beribadah, melayani Tuhan, memberikan persembahan, baca Alkitab. 我们来到教会唱诗，奉献一切， Bukan karena itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. 这不是我们必须所做出来的， Tetapi karena itu ekspresi dari hati kita yang sudah mengalami belas kasihan Allah. 可是这是一切我们所发出内心，因为我们得到这个上帝的恩典， Hati yang sudah dijangkau oleh kemurahan Allah. 我们的心被上帝赐给我们这个爱了， Sehingga kita mengekspresikan syukur kita dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. 所以我们表现出来，我们献上最好的。 Bapak Ibu Saudara, jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara 各位，我们不要忘记， akan maksud Yesus dalam kisah ini. 在这里耶稣的这个意思是什 Karena 么？ dia ingin supaya murid-murid itu Bapak Ibu Saudara, 他希望他的门徒， sebagai orang-orang yang hidup bersama Yesus, 他们门徒跟耶稣 yang 一起 mengalami 生 kasih 活， karunia Allah, 已经领受了上帝的恩典， juga belajar meneladani Yesus untuk boleh memberitakan berita anugerah bagi orang-orang lain. 要学习耶稣，要赐给这个恩典给大家。 Karena itu sebenarnya maksudnya lewat kisah ini. 所以在这个事件里， Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca ada dalam 2 kitab Injil. 在这个事情发生有记载在2处圣经， Ditulis di dalam Injil Markus yang ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. 马可福音所记载的是要对外邦人说的， Kepada orang-orang Romawi, Yunani, dan bangsa-bangsa lain. 就罗马人、希腊人说的。 Dan kisah yang kita baca ini, kita harus pahami dalam konteks keseluruhan dari Injil Markus itu. 我们读了这段事情的发生，要明白一切所记载的。 Ini adalah sebuah berita anugerah yang besar bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahwa Allah mengasihi mereka. 在这里，上帝的恩典是要赐给外邦人， Tetapi jangan lupa bahwa kisah yang sama ditulis dalam Injil Matius 可是不要忘记在马太福音所记载的， yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, 这是要发出对于这个一些的 kepada 犹太人说的， kepada murid-murid Tuhan Yesus 对于门徒们， yang ditutup dalam Matius pasal 28 dengan sebuah panggilan untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh 在 dunia. 马太福音里面提到，最后你们必须要传扬福音给世界。 Kalau kita rangkumkan kedua bagian ini, 如果我们把这2件事情结合起来， mengumandangkan sebuah kebenaran yang besar bagi setiap kita. 在这里能够有很大的信息来告诉我们， Bahwa sebagai orang-orang yang sudah dijangkau oleh belas kasihan Allah, 我们成为被上帝所造的人， seharusnya kita tidak bisa berdiam diri. 我们不能够安静下来， Karena kita juga dipanggil untuk menjangkau orang lain supaya mereka mengenal kasih karunia Allah. 使得我们必须传扬上帝的信息给别人。 Yesus tidak mau supaya kita menjadi seperti murid-murid yang lambat untuk memahami kebenaran. 耶稣不要我们好像门徒们不明白上帝的旨 Tetapi 意， Tuhan juga tidak mau kita hanya sekedar menjadi orang yang paham kebenaran dan berhenti sampai di sana. 可是耶稣也不要我们明白上帝的这个恩典，可是我们做作 Tetapi 尽 dia 做 mau memanggil kita untuk meneladani dia, pergi ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah kita duga, karena di sana ada banyak orang yang membutuhkan belas kasih karunia Tuhan. 上帝要我们好像他传扬他的信息给外邦人，也许那个地方还没听到上帝的话，我们要传扬上帝的信息。 Orang-orang itu bisa jadi adalah orang-orang yang tinggal di rumah bersama-sama dengan 也 saudara. 许还不相信的人，就好像是我们在家里不认识主 Yang 的， belum percaya Tuhan, yang belum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. 他们还不认识耶稣或者不活出真理。 Apakah sebagai orang-orang yang hatinya sudah dijangkau oleh belas kasihan Allah,
kita juga pernah memberitakan belas kasih itu bagi mereka. 我们的心被上帝拣选了，是否我们也发出这个爱心给别人吗？ Kepada orang-orang yang hidup secara sosial dengan kita, berteman, bergaul dengan kita. 我们周遭的人跟我们一起生活的， Apakah mereka melihat Yesus yang hidup di dalam kita? 是否他们在我们身上看到耶稣活在我们的生活里面？ Apakah mereka juga melihat belas kasih Allah yang kita sudah alami dalam hidup kita? 是否他们也看到耶稣的爱在我们的生活里面？ Atau selama ini kita menutupnya rapat-rapat dan hanya mengkonsumsinya untuk kalangan sendiri, untuk kita sendiri? 是否我们领受上帝的爱，可是我们只是自己享受 Bapak 上 Ibu 帝的爱？ Saudara, saya percaya 2 tahun lebih pandemi ini ada banyak kebaikan kemurahan Tuhan yang Bapak Ibu saudara alami dalam hidup ini. 我深信，在2年的疫情里面，我们能够领受到上帝的恩典。 Kita bersyukur kalau kita sehat-sehat saja sampai hari ini. 我们能够感恩，如果到现在我们还 Kita 是 bersyukur 有 kalau 健康， kita bisa sebagaimana kita ada hari ini. 我们也感谢。如果我们现在还或者这样， Kita melewati masa-masa yang sulit. 我们已经经过了那么痛苦的这个 Sebagian 时期。 orang yang kita kenal, jemaat yang kita kasihi mungkin pergi di masa pandemi. 也许我们所认识的人、亲爱的人，在这个疫情里面已经离开我们。 Ada banyak jemaat yang pekerjaan usahanya berantakan. 有许多他们在疫情里面，他们的事业已经不好了。 Tetapi kita juga bisa mungkin mengalami pertolongan, belas kasih, kemurahan Tuhan untuk bertahan sampai hari ini. 可是我们能够经历到上帝的爱来维持到现在。 Betul kita bisa mensyukuri dan berterima kasih kepada Tuhan untuk semua itu. 是的，我们这一切能够感恩你上帝。 Tetapi bukankah itu juga sarana yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk menceritakan kasih dan kebaikannya bagi orang lain? 可是我们不要忘记，我们所经历的一切，我们领受上帝的爱，我们要说出上帝的爱给别人。 Kita bersyukur ketika PPKM semakin turun, PPKM 1 dan sekarang kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. 我们很高兴，现在我们的疫情已经比较软和了，我们能够继续 Tetapi 在这里。 apakah pertemuan itu sekedar untuk merayakan keterasingan selama ini dan sekedar untuk melepas kangen? 是否我们经过了2年，现在我们觉得很高兴能够继续在一起见面吗？ Sementara kita bisa pakai itu sebagai sarana untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita selama masa-masa ini. 其次，我们在这个时候能够说出上帝在这个痛苦 Pertolongan 当 Tuhan, 带领我们。 pertolongan Tuhan yang menopang kita, belas kasihan Tuhan yang dicurahkan bagi kita. 上帝的帮助带领赐给我们， Supaya mereka yang belum mengenal Tuhan juga bisa melihat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. 使得别人还不相信上帝的，能够看到我们的生活里面上帝祝福我们。 Dengan demikian saya dan saudara yang hatinya sudah dijangkau oleh belas kasihan Allah, 如果这样的话，我们的心已经被上帝高抹了， mempersembahkan hidup kita sebagai alat untuk menjangkau orang lain karena mereka pun membutuhkan belas kasihan 我 Tuhan. 们献上我们的生命，献上我们的生活给别人，使得他们认识上帝。 Yesus datang ke dalam dunia pada waktu itu dan Yesus- pergi ke berbagai tempat, bahkan wilayah-wilayah di luar wilayah orang Israel, 耶稣来到世界上，他去的很偏僻的地方， untuk menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak terjangkau, 他来到在那个时候还没听福音的人， untuk menjangkau orang-orang yang terhilang yang belum mengenal kasih karunia Allah. 在那里许多人还不认识上帝。 Pertanyaannya, 问题是， sekarang dalam kehidupan masa kini, 在现在我们活着， siapa yang mau pergi menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan hal yang sama, memberitakan kasih karunia Allah bagi orang-orang di luar sana? 谁要发出这个大喜的信息给还不认识上帝的人？ Kalau Yesus datang kedua kali nantinya, 如果耶稣第2次再来， bukan lagi untuk memberitakan kasih karunia itu kepada banyak orang, 不是来教导施恩给还不认识的人， tetapi untuk memberikan penghakiman termasuk atas setiap kita. 他是要来惩罚，来看我们所做的。 Apakah selama ini kita orang-orang yang sudah dijangkau oleh belas kasihan Allah
juga meneladani Kristus untuk menjangkau orang lain supaya mereka mengenal Allah. 是否我们好像照着耶稣的行为来传扬上帝的救恩给别人？ Kiranya pada waktu itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, 但愿如果这第二次发生的事情， Tuhan mendapati setiap kita sebagai anak-anaknya yang hidup taat dan telah melakukan kebenaran firman Tuhan. 但愿上帝看到我们，遇到我们是照着他的样式传扬主的信 Mari 息。 kita tunduk kepala dan kita 我们 berdoa. 低头祷告。Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Kau sampaikan untuk setiap kami. Bapa dalam surga, sekali lagi firman Tuhan akan menjadi peringatan untuk setiap kami. Betapa kami telah menerima anugerah kasih Tuhan yang cuma-cuma. Mungkin selama ini kami tidak menyadari apa yang telah kami terima dan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan kembali. Tuhan, biarlah jikalau selama ini kami tidak menyadari kasih yang telah Tuhan berikan untuk kami yang seharusnya kami sampaikan kepada orang lain, meneladani apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Biarlah mulai hari ini kami dapat berlaku, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Biarlah tindakan kami, pikiran kami untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengabarkan Injil yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami manusia penuh dengan kelemahan. Biarlah kami mau belajar, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami. Terima kasih ya Bapak atas anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Amin.